Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM setia menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Ibrah, Fasal Luna, Islam Agamaku, Iman Nuna dan Usra Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengar segmen destinasi jam 4 petang hingga 7 malam bersama Mona dan Syafiq di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, selamat petang untuk rakan-rakan pendengar. Syukur alhamdulillah Mona, kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di hari Khamis petang. Kita ada rancangan Iman Nuna. Itu jadual kita yang sentiasa rakan-rakan pendengar dah ingat, dah tahu dan sentiasa nak tonton juga di Facebook Live IKIM FM untuk hayati bicara kita pada petang ini bersama dengan tetamu tetap untuk rancangan Iman Nuna yang bermaksud Iman Kami. Kita bersama dengan Nafaldil, Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Usuluddin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Kaifa haluka? Alhamdulillah bil khair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair. Bikhair. Syafiq kulli syai' ala tamam. Ala ma yuram. Ala ma yuram. Maksudnya Apa tu? Tamam. dia kena ada penterjemah doktor. Baru boleh tahu tu. Dia terjemah Arab-Arab ya. Arab. Masya Allah, terima kasih doktor. Masih lagi ruangkan masa bersama kita dan kita nak sambung lagi sebenarnya untuk membincangkan dengan tajuk perkara yang membinasakan iman. Banyak perkara juga yang kita tahu dengan hasil perbincangan kita yang lepas. Namun kita nak sambung lagi menerusi rujukan kita, Mona. Ya, kita masih bersama buku Tuhfatul Raghibin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Dan untuk mukadimahnya doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin, amin. Kepada Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada asatizah di luar sana, wabil khusus kepada segenap pendengar setia IKIM yang saya hormati dan saya kasihi semua. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita kitab kita Tuhfatul Raghibin yang sekarang kita sampai kepada nombor 21. Yang mana muallif telah berkata, qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan barang siapa berkata simpankan daripada umpama-umpamanya terlebih baik daripada ilmu, maka ia jadi kafir. Maksud di sini adalah sebenarnya daripada nas Arab, iaitu qas'atun minas sarid. Yang ni qas'ah minas sarid itu adalah tempat atau bekas ataupun mangkuk daripada mangkuk untuk makan minum ini lebih utama, lebih baik daripada ilmu. Khairun minal ilmi. Berarti apa? Seolah-olah dia mengagungkan perkara-perkara duniawi ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Ini boleh menyebabkan kufur kalau ada unsur-unsur menghina ilmu itu sendiri. Kerana apa? Kerana Allah SWT dalam Al-Quran jelas menaikkan derajat ilmu dan orang-orang yang berilmu dengan juga orang-orang beriman lebih tinggi daripada derajat-derajat selainnya. Jadi kalau dia meremehkan dan mengolok-olokkan urusan-urusan dunia seperti makanan, seperti benda-benda pangkat dan lainnya, dan menjatuhkan ilmu, kononnya ilmu itu tidak ada pangkat sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali, ini berarti menghina ilmu. Ini dapat melanggar atau menggugurkan iman.
Nombor 22 iaitu dan barang siapa menjawab perkataan orang yang berkata, aku pertaruhkan hartaku kepada Allah Ta'ala dengan katanya, engkau pertaruhkan hartamu kepada yang tiada mengikat pencuri apabila hartamu itu dicuri oleh pencuri, maka orang itu jatuh kafir. Maksud dia apa? Maksud dalam nombor 22 ini, kalau ada orang kata, ditanya, harta macam mana, okey ke, kenapa tak simpan dengan kami je? Dia kata, aku dah serahkan harta aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia, aku pasrahkan kepada Allah. Lalu dia kata, jawapan dia bukan, bahaya ni tak boleh. Bukan, dijawab dia terus, apa, engkau telah menyerahkan harta engkau pada zat yang kalau harta engkau dicuri, dia tidak akan menangkap orang yang mencuri. Seolah-olah Allah SWT ni, engkau buat macam ni, Allah SWT ni tak ada daya untuk menghalang pencuri daripada mencuri. Padahal kita tahu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah berkehendak untuk tidak hilang, tidak hilang lah. Faham? Jadi tapi dia menghina seolah-olah Allah takkan melindungi harta tersebut daripada pencuri. Tak, Allah SWT maha berbuat. Adapun dia yang enggan bertawakal, itu adalah urusan dia, kesalahan dia. Dan kalau kita meremehkan Allah, itu yang menyebabkan boleh jatuhnya kufur. Tapi tentu kalau dia jawab, kita kena ada usaha, kita kenalah jaga harta, simpan dalam bank misalan dia, simpanlah tempat yang aman misalan dia, itu tak ada masalah. Sebab Allah SWT memang memerintahkan kita untuk berusaha. Dalam hadis iaitu tie your camel. Tie your camel first, iaitu ikat dulu kita punya unta, baru tawakal. Bukan biarkan camel tu saja lepas tu pergi. Itu maksud dia. Ini jelas. Okay, dalam masalah ini insya-Allah boleh jelas. Dan nombor 23 iaitu dan barang siapa berkata, hai Tuhanku, matikanlah daku jika engkau berkehendak keadaanku Islam atau kafir, maka orang itu jatuh kafir. Maksud dia apa? Untuk petikan yang 23 ini, ketika dia seolah-olah tak kisah sama ada dia itu mati kafir atau mati Islam. Jadi buatlah apa yang kau nak ya Allah. Faham? Jadi seolah-olah dia itu tidak ada harapan untuk berharap, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat dia. Janganlah engkau mati kecuali engkau itu Muslim. Dia tak nak perkara tersebut. Dia tak nak, dia tak peduli dengan keimanan atau tidak. Berarti dia boleh jatuh kafir lah. Kenapa? Sebab dia tak peduli. Padahal kita nak, kita azam, kita berdoa, berharap Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu je harapan kita. Kita duduk di dunia ni tak banyak fikir sebenarnya. Fikiran kita hanya supaya diberikan oleh Allah SWT husnul khatimah. Itu. Lalu yang ke-24 iaitu dan barang siapa berkata tatkala kebinasaan hartanya dan anaknya, hai Tuhanku, engkau ambillah hartaku dan anakku, maka engkau perbuat apa jua dengannya, maka orang itu jatuh kafir. Yang dimaksud dalam petikan ini iaitu bila harta dia atau anaknya contohnya diambil, maksudnya diambil, contoh dia harta dia kena curi misalnya. Lepas tu dia pergi cakap, ya Allah, akhadta mali, engkau dah ambil hartaku. Ini bahasa Arab dia macam tu. Wa waladi atau anakku. Fama tasna. Jadi apa lagi kau nak buat? Fama tasna aidan. Bahasa Arab dia macam tu. Kau nak buat apa lagi? Bahasa dia macam tu. Itu kurang ajar lah. Dia macam menyumpah Allah SWT, menantang Allah SWT. Au madha, yakni baqiya lam taf'alhu. Apa lagi yang masih sisa yang engkau tak buat lagi. Jadi kalau kita tengok bahasa Arab dia. Jadi mungkin Syekh Arsyad Banjari zaman itu terjemahan dia menggunakan bahasa Melayu lama Banjar yang mungkin kita hari ini mungkin salah faham. Jadi dalam bahasa Arab dia, maksud dia seolah-olah bila ada orang berkata, iaitu bila harta dia hilang, dia kata, kau dah, ya Allah, kau ambil lah hartaku, ambil lah, apa lagi kau nak tak ambil? Macam tu lah kiranya. Jadi perkara ini adalah bahaya dapat menggugurkan iman. Na'udzubillah min zalik. Saya cuma nak bagi contoh lah, contoh supaya hadirin wa hadirat dalam kereta tu boleh faham konteks yang dimaksud oleh Syekh Arsyad Banjari ini. Yang ke-25, dan jikalau berkatalah orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Al-Quran, lalu bahawa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya, maka orang itu jatuh kafir. Dalam hal ini maksud dia apa? Dia yang mengajar ni, dia kata, orang Yahudi bagi aku lagi banyak lah daripada aku mengajar Quran ni. Nak macam tu lah. Apa kalau orang bukan Islam ni, dia lagi banyak harta, banyak duit dia bagi daripada aku mengajar Quran. Dengan niat dia meredai keyahudian atau kekufuran orang yang kafir tadi. Itu baru dia jatuh kafir. Dalam syarah dia kena ada qaid macam tu. Jadi bukan hanya
kata contoh dia, kalau kita lah kata kat sini, Ya. aku kalau kerja kat Malaysia ni dengan orang Islam ni gaji lebih sikit daripada aku kerja dekat UK ke kat Amerika ke yang bukan Islam ni, dia bagi gaji lagi banyak. Tapi bukan dalam keadaan redha. Tapi maksud dia kita kena buat something lah supaya guru-guru ini boleh mendapat iaitu mendapat rezeki yang lebih besar daripada hanya apa yang telah diberikan kat sini. So kita kena cuba macam mana untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru. Misalnya, itu tak ada masalah. Itu adalah bagaimana kita untuk evaluate diri kita. Tapi ini meredai Yahudi dan bukan Islam itu lebih besar. Yang dia bagi daripada orang Islam ni. Contoh dia. Ini juga dapat menyebabkan gugurnya iman. InsyaAllah kita sambung setelah ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan, dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله Dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi untuk rancangan Imanuna. Kita masih lagi mendengarkan kuliah ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Kita bincang dengan tajuk perkara yang membinasakan iman. Ayuh, kita nak sambung lagi Mona untuk bicara kita yang selanjutnya bersama dengan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 26. Dan jikalau diberikan kepada kafir yang baharu masuk Islam akan harta zakat.
kerana menjinakkan dia. Ini nama dia apa? Contoh dia, ada orang dia baru masuk Islam. Dia dipanggil dalam terminologi fiqh sebagai muallaf. Dalam Al-Quran muallaf, iaitu muallaf yang fi qulubihim lah, iaitu yang supaya dilembutkan hati dia, maka orang Islam berkata. Lalu ada orang Islam berkata kat dia. Atau berkata je lah, mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir, kemudian aku masuk Islam pula supaya diberi orang kepadaku harta seperti orang itu. Ia jatuh kafir. Ia jadi kafir. Maksud dia apa? Jadi bila dia nampak ada orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, mu'alaf, lalu dia pun mendapat zakat. Dengan jabatan lembaga zakat contoh dia, dia akan memberikan zakat kepada mu'alaf yang baru-baru masuk Islam ni, diberikan zakat supaya lebih lembut lagi hati dia dengan Islam. So apabila dah dia bagi, tiba-tiba ada si fulan nampak dia Muslim, dia nampak, dia kata kalau aku jatuh kafir, kalaulah andainya aku ni kafir dan aku masuk Islam, kan aku dapat harta. Ini dia nak andaikan dia jadi ini dah boleh menyebabkan gugurnya iman. Dia boleh jatuh kufur. Dan barang siapa menafikan Sayyidina Abu Bakar itu sahabat bagi Nabi kita Muhammad SAW, maka orang itu jadi kafir. Yang ke-27 iaitu ketika orang menafikan bahawa Nabi Muhammad SAW bersamanya atau ada sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu jelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah kawan baik Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Mutawatir ni maksud dia disaksikan oleh semua orang pada waktu itu yang berada di situlah. Yang bersama Nabi Muhammad SAW memang tahu dan iktiraf bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat. Jelas sahabat. Tiba-tiba dia menafikan. Berarti dia boleh jatuh kufur. Nombor 28, dan barang siapa dikata orang baginya, engkau bukan orang Islam, maka jawabnya terhadap orang itu dengan sengaja, aku bukan orang Islam. Maksud dia ada orang tanya atau orang kata, engkau bukan Islam kan? Ya, aku bukan Islam. Na'udzubillah min zalik. Ini boleh jatuh kufur. Dia pergi iktiraf bahawa dia bukan Islam. Ini contoh dia. Atau diseru orang kepadanya, hai Yahudi. Ada orang seru pada dia, wahai Yahudi, misalnya dia. Yang bukan Islam, hai kafir, misalnya dia. Lalu dia pergi jawab, maka dijawabnya akan seruannya, maka orang itu jadi kafir. Maksud dijawabnya, labbaik, ya. Contoh dia. Dalam kitab syarah dia kata, labbaik, ya. Maksud dia, ya, memang aku bukan memang aku ni Yahudi lah, maksud dia. Ini boleh jatuh kufur. Yang ke-29 iaitu, dan barang siapa berkata bahawa Nabi kita adalah hitam atau ia bukan daripada bangsa Quraisy, atau ia berkata bahawa nubuwah itu boleh dihasilkan dengan usaha, ini juga dapat menyebabkan kufur. Maksud dia apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW tu hitam. Maksud dia hitam ni dari golongan yang hitam lah, gelap lah. Ini tak boleh sebab jelas-jelas Nabi Muhammad SAW secara mutawatir adalah kulitnya putih. Lalu atau dia kata bahawa dia bukan Quraisy. Ini jelas suatu perkara yang mutawatir juga. Nabi Muhammad SAW itu adalah Quraisy. Quraisy itu Quraisy lah. Golongan Quraisy. Quraisy ni adalah salah satu kabilah yang berada di Hijaz, yang tinggal di Mekah. Quraisy, bangsa Arab yang paling noble, paling termulia di kalangan semua bangsa Arab. Yang mana bahasa Arab dia paling fasih, ibarat dia. Lalu dia nafikan dia bukan Quraisy. Ini yang contoh dia, orang boleh kata, Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan orang Arab. Nabi Muhammad ni sebenarnya adalah Yahudi, misalnya. Itu pun tak boleh, tak betul. Kerana dia adalah Arab, dia bukan Bani Israel. Ni kena faham beza dia. Waktu itu orang Yahudi pun tak terima Muhammad kerana dia bukan Bani Israel. Dia tak boleh terima facts bahawa Nabi Muhammad ini adalah bukan Bani Israel. Macam mana boleh ada Nabi bukan dari Bani Israel? Dia tak boleh terima. Okay. Lalu dia sebut apa? Atau ia berkata bahawa nubuah itu boleh dihasilkan dengan usaha. Jadi dia anggap bahawa nubuah, iaitu kenabian, itu kasbi. Jadi boleh muktasab lah, boleh diusahakan. Boleh diusahakan. Tak. Kenabian ini adalah pilihan Allah SWT. Dalam ilmu Allah SWT yang qadim, sejak azali Allah dah pilih siapa, dah tahu siapa yang akan jadi Nabi, siapa yang akan diutus. Ini kena faham. Bahawasanya atau ia berkata bahawasanya aku diturunkan wahyu daripada Allah Ta'ala, atau ia berkata bahawasanya aku telah masuk ke dalam syurga. Maka aku makan buah-buahnya dan aku peluk anak bidarinya. Maka orang itu jadi kafir juga.
Maksud dia apa? Atau dia kata bahawa Allah dah bagi dia wahyu. Ni hati-hati. Allah semalam datang kepada aku, bagi aku wahyu. Kerana apa? Bila dia kata macam tu, berarti dia menisbahkan kenabian pada diri dia. Sebab definisi Nabi adalah orang yang diturunkan wahyu. Dia kata Allah bagi saya wahyu. Jatuh kufur lah. Sebab apa? Dia mengaku diri dia Nabi. Tapi kalau contoh dia Allah memberi aku ilham. Itu lain. Ilham tu bab lain. Ilham tu harus. Jadi ulama-ulama setelah Nabi Muhammad SAW mendapat ilham. Bukan mendapat wahyu. Wahyu itu khusus kepada kenabian. Okey. Lalu apa? Atau dia kata aku telah masuk syurga. Jadi dia mengaku diri dia dah masuk syurga. Dan dia makan buah-buah dan dia peluk bidadari. Misalan dia, ini jelas-jelas batil. Macam mana dia boleh masuk syurga? Dia belum mati. Contoh dia. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Ini kena hati-hati ya. Maka orang itu boleh jadi kafir. Berarti orang itu termasuk yang gugur imannya. Nombor 30. Dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam, seperti agama Yahudi atau Nasara, atau ia syak pada mengkafirkan mereka itu atau disahkannya akan mazhab mereka itu, maka ia jadi kafir. Maksud dia apa? Maksud dia orang yang menafikan bahawa Yahudi atau Nasrani atau golongan-golongan yang bukan Islam itu bukan kufur di sisi Islam. Maksud dia juga adalah termasuk mukmin. Dalam erti mukmin termasuk mendapat redha Allah di akhirat kelak. Dalam erti dia itu tidak mengingkari perintah Allah. Maka ini boleh menyebabkan kufur. Ini yang bahaya dengan golongan yang dipanggil sebagai pluralisme. Kerana apa? Golongan pluralisme, mereka menganggap semua agama itu benar. Itu salah lah. Kalau dia kata semua agama ini berusaha untuk mencari Tuhan. Itu betul. Semua agama berusaha untuk cari Tuhan. Tapi yang bertemu dan mendapatkan hidayah Islam, maksud mendapatkan hidayah daripada Allah SWT yang sebenar hanya Islam. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi kalau dia kata bahawa orang yang bukan Islam seperti Yahudi dan Nasara juga diredai oleh Allah SWT, ini berarti yang dipanggil dengan pluralisme. Dan ini boleh menggugurkan iman. Ini adalah salah satu akidah yang berbahaya. Atau menganggap bahawa semua agama itu sama. Berarti kebenaran itu multiple. Ini boleh membuat akidah itu gugur. So kena faham perbezaan dia. Okey. Lalu dia kata apa? Atau ia syak pada mengkafirkan mereka. Maksud dia, apakah Yahudi dan Nasara ini kufur? Tak sure lah dia kafir ke tak. Ini sahaja boleh menggugurkan iman. Kerana apa? Kerana dalam Quran jelas menyatakan bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani adalah kufur. Ini kena jelas beza dia. Okey. Boleh faham kan? Dan nombor 31, dan barang siapa menyesatkan umat Muhammad, artinya membangsakan mereka itu kepada sesat, atau ia mengkafirkan akan segala sahabatnya Nabi, atau dinafikan keadaan Al-Quran itu melemahkan segala orang kafir, maka dia boleh jatuh kafir. Maksud dia apa? Iaitu menyesatkan umat Muhammad. Menganggap bahawa umat Muhammad ini adalah iaitu dalam keadaan dolal, bukan jalan yang benar. Maksud dia umat Muhammad ni, orang Islam ini dolal, bukan jalan yang benar. Jalan yang benar adalah masuk agama lain. Ini boleh menyebabkan kufur. Atau ia mengkafirkan akan segala sahabat Nabi. Iaitu apa? Dia kata sahabat Nabi ini kufur. Semua sahabat Nabi ini kufur. Ini contoh dia kes beberapa ghulatus syiah rawafid kita panggil. Jadi bukan syiah biasa. Kalau syiah biasa tu masih ada perbincangan. Tapi kalau sampai mengkafirkan segala sahabat, mengkafirkan secara keseluruhan para sahabat, ini dapat menyebabkan gugurnya iman. Sama seperti kes Aisyah yang kita dah sebut minggu lalu, apabila orang yang mengatakan bahawa Aisyah itu telah berbuat sumbang misalnya dia. Ini boleh menyebabkan kufur. Na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah kita sambung setelah ini. Baik, insyaAllah. Okay. Banyak juga soalan kita dapat sebenarnya Mona di WhatsApp Konti IKIM. Contohnya ada yang bertanya, doktor, kalau ada staf dekat pejabat katanya, aku dapat wahyu dari bos. Bermaksud dapat arahan lah. Adakah ini menyebabkan jatuh kafir? Kejap lagi doktor akan berikan pandangannya, insyaAllah. Ya, dan para pendengar, hantar soalan anda melalui WhatsApp Konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini.
107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Sebagai tanda sayang kepada ibu ayah, berwakaflah untuk pembinaan Masjid Prima Saujana Kajang. Boleh berwakaf secara online atas nama Masjid Prima Saujana Kajang. Sebarang pertanyaan boleh hubungi 019-281-6528 atau 019-211-8844. Layari www.masjidprimasaujana.com dan Facebook Masjid Prima Saujana Kajang untuk maklumat lanjut. Wakaf bina masjid, tanda kasih untuk ibu ayah hingga syurga. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. Kerusi kuliah direka untuk keselesaan bagi mengurangkan bebanan ke atas tulang belakang dan pinggang ketika duduk di lantai terlalu lama. Reka bentuk ergonomik membolehkan anda duduk bersandar dengan lebih selesa. Bila selesa, anda akan lebih fokus dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Mudah disimpan dan dibawa ke mana saja. Kerusi kuliah telah diperbaharui dari segi keselesaan, kukuh, susunan dan warna untuk kualiti yang terjamin. Peneraju kerusi lantai nombor 1 di Malaysia. Layari www.kurusikuliah.com atau Facebook dan Instagram Kerusi Kuliah HQ dan hubungi 03 5524 7843. Sedapnya air ni. Yelah bang, ni kan air Nur Ain Alkaline yang baru kita beli tadi tu. Air ni bukan sahaja sedap rasanya, tetapi boleh menyegarkan badan dan baik untuk tubuh kita. Kini dengan Nur Ain Alkaline, anda akan rasa segar dan bertenaga. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Kalau nak beli penapis air beralkali panas dan sejuk, hubungi Nur Ain. Wang boleh cari, kesihatan tak boleh dibeli. Hubungi kami untuk pertanyaan dan pemasangan di talian 014 995 5300. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna. Iya, kita nak sambung lagi Mona untuk pertemuan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti untuk bincang dengan tajuk perkara yang membinasakan iman. Ayuh, kita sambung sekali lagi Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dinafikan keadaan Al-Quran itu melemahkan segala orang kafir. Jadi termasuk menyebabkan kufur kerana dia menafikan bahawa Quran itu ada i'jaz. Boleh i'jaz. I'jaz tu apa? Dia boleh melemahkan orang kafir. Maksud dia orang yang tak beriman bila dengar Quran tu boleh jatuh. Maksud dia boleh, contoh dia nak berhujah dengan apa? Tentang apa? Bahasa Arabnya, tinggi, dengar tu boleh pingsan. Orang Arab ni kalau dengar Al-Quran zaman dululah, dia betul-betul menghayati, masya-Allah. Bukan kerana lagunya, tapi kerana iaitu balighnya, iaitu tingginya sastra bahasa Arab itu sendiri dalam Al-Quran. Sastra Al-Quran itu sangat tinggi. Ini kalau dia nafikan berarti boleh jatuh kufur. Atau dinafikan Mekah atau Kaabah atau Masjidil Haram. Berarti dia apa? Dia menafikan perkara yang mutawatir. Mekah dan Madinah dia kata tak ada. Tak boleh. Jelas ada. Siapa nafikan berarti kufur. Atau dikatakannya, aku tiada tahu yang dinamakan Mekah itu Mekahkah atau lainnya. Jadi seolah-olah dia main-main, dia tak tahu. Iaitu tak tahu Mekah tu apa ya? Mekah tu apa ya? Tak tahu pun. Ini na'udzubillah min zalik, kerana dia menghina iaitu kota suci. Atau dinafikannya akan keadaan 7 langit dan bumi itu menunjukkan akan kewujudan Allah, seperti katanya bahawa keadaan 7 langit dan bumi itu tiada menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala. Maka orang itu jadi kafir. Maksud dia apa? Dia menafikan bahawa adanya langit dan bumi ini dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Padahal Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran banyak. Contoh dia, sanurihim ayatina fil afaqi. Itu apa? Itu Allah SWT kami akan menunjukkan kepada ayatina fil afaqi. Iaitu menunjukkan kepada mereka iaitu tanda-tanda kebesaran Allah di afaq. Afaq ni cosmological evidence. Iaitu langit, bumi, 7 langit dan lain-lain. Ini adalah dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia nafikan. Tak.
Itu bukan dalil Allah wujud. Kalau itu bukan dalil Allah wujud, berarti seolah-olah kita menafikan segala ibrah yang Allah SWT telah turunkan kepada kita melalui Al-Quran. Ini. Yang ke-32 dan terakhir. Dan barang siapa mengingkari ba'ath, iaitu ba'thun tu dibangkitlah. Artinya menghidupkan sekalian orang yang mati, iaitu di akhirat kelak, atau ia ingkar akan syurga atau neraka, atau hisab, atau pahala, atau siksa, atau dibenarkan sekalian yang tersebut itu, tetapi katanya yang dikehendakkan itu bukan maknanya. Dia takwil kepada takwil yang batil lah. Berarti dia boleh jatuh kufur. Contoh dia apa? Dia kata tak ada yang namanya hasyrun. Ini boleh jatuh kufur. Atau dia kata ada hasyrun, tapi ba'sun ni yang dimaksud dibangkitkan lagi manusia ni bukan bangkit manusia, hanya roh sahaja. Tak betul. Kerana jelas dalam hadis-hadis yang sahih bahawa dibangkitkan seluruh jasadnya seperti sedia ada. Itu maksud sedia ada seperti yang lama dulu. Lalu apa? Dia mengingkar syurga atau neraka. Dia kata syurga neraka tak ada. Ini juga boleh jatuh kufur. Atau hisab, atau pahala, atau siksa. Bahkan atau dia takwilkan. Contohnya mentakwil sirat tu bukan sirat titian sirat. Sirat ni makna dia lain. Mizan ni bukan penimbang. Mizan ni benda lain. Contoh dia takwil lah. Yang namanya mahsyar. Mahsyar ni kita tak boleh nak akalkan macam mana ni. So tak betul, kita kena takwil mahsyar ni dengan makna yang lain. Salah tafsir Dia takwil dengan yang lain lah. Tafsir yang lain. Ini boleh menyebabkan kufur. Lalu dia sebut lagi, atau ia berkata segala imam. Imam ni berarti pemimpin-pemimpin. Itu terlebih daripada segala anbiya. Berarti meninggikan bukan Nabi lebih daripada Nabi. Ini boleh jatuh kufur. Maka orang itu jadi kafir, tetapi ini dia letak kunci semua yang saya syarahkan. Dari mula minggu pertama tentang perkara-perkara yang membinasakan iman sampai pada saat ini semua iaitu apa dia kata? Iaitu maka orang itu jadi kafir, tetapi syarat segala yang tersebut itu jika diketahuinya akan makna barang yang dikatakannya itu. Dia sebut tu dan dia tahu maksud dia apa. Dan dia sengajalah disebut. Dia tahu dan dia memang berpendapat dengan perkara tersebut. Ini yang boleh menyebabkan kufur. Adapun jika ia tiada mengetahui akan makna barang yang dikatakannya, jadi dia tak tahu apa yang dia kata tu. Dia kata tu dia tengah mabuk ke? Mabuk. Maksud dia bukan mabuk yang sengaja. Mabuk contoh naik kereta, naik bas. Mabuk lepas tu tercakap benda yang tak betul. Atau mungkin dia masuk tak cukup oksigen, mabuk misalnya dia. Lalu dia kata tu dalam keadaan tidak sedar, maka dia tidak jatuh kufur. Okey. Mengetahui akan makna barang yang dikatakannya itu, atau kerana baru masuk Islam, atau kerana dia baru masuk Islam. Contoh dia apa? Dia baru masuk Islam, dia tak tahu yang perkara itu dapat membatalkan iman. Contoh dia. Atau kerana ia jauh daripada orang Islam. Dia duduk dekat pulau. Dia Muslim. Kerana apa? Dia lahir kat pulau. Mak bapak dia yang datang dari luar pulau. Dalam pulau ni hanya ada 2 keluarga sahaja. Jadi yang dia tahu hanya mungkin 10 orang sahaja di kalangan mereka. So dia tak tahu benda lain dah. Nak keluar dari pulau tak boleh. So mak bapak dia ajarkan Islam semampu mereka. Dan yang itu sahaja yang mereka tahu. Tak tahu benda lain dah. Dalam kes ini, bila dia tersalah tidak menyebabkan kufur. Sebab dia jauh daripada orang Islam yang lain. Tak ada guru pembimbing lah. Ini banyak terjadi terutama di pulau-pulau di Indonesia yang jauh-jauh tu. Kesian sampai ada pulau tu iaitu hukum fiqah ni salah kaprah. Memang banyak salah. Tapi sebab apa? Sebab tak ada guru pembimbing. Duduk jauh kat atas pulau kan. Nak buat macam mana? Jadi dan bila orang Islam datang, pendakwah datang, baru diajarkan, dah akhirnya menerimanya. Okey. Atau baru masuk Islam, atau kerana ia jauh daripada orang Islam, maka tiadalah jadi kafir kerana keuzurannya. Ini yang dipanggil dengan jahil ma'zur. Iaitu jahilnya kerana ada uzur. InsyaAllah kita buka Q&A. Ya, Alhamdulillah. Okey, kita nak bukakan soalan dari para pendengar yang hantarkan di WhatsApp konti IKIM 011290040004. Ada yang bertanya, doktor tadi, kalau di pejabat, staf cakap, aku dapat wahyu dari bos. Bermaksud dapat arahan lah. Tapi adakah ini menyebabkan jatuhnya kafir? Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat dari segi bahasa wahyu, adalah segala apa yang engkau sampaikan kepada orang lain supaya dia tahu. Itu secara bahasa. Maka ia tidak menyebabkan kufur. Kerana apa? Yang dimaksud tadi wahyu tu dia kata apa?
bahawasanya aku diturunkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Itu yang menyebabkan kufur, kerana seolah-olah dia dah jadi Nabi. Dalam kes yang soalan yang dimaksud pada contoh si Sa'il tadi, yang bertanya tadi, dia dah kata, aku dapat wahyu dari bos. Maksud dia wahyu dari segi bahasa. Lughatan dalam bahasa Arab adalah segala apa yang disampaikan kepada atau engkau sampaikan kepada orang lain supaya dia tahu. Maka itu tak ada masalah. Dapat arahan misalnya dia. Itu tidak menyebabkan kufur. Yang kufur tadi kalau dia kata wahyu daripada Allah SWT. Okay. Baik, berikutnya ada yang bertanya, Ustaz, Doktor, bagaimana dengan orang yang cakap Nabi Muhammad miskin, Doktor? Ya, dalam keadaan apa maksud dia? Kalau dia menghina Nabi Muhammad SAW, maka dia jatuh kufur lah. Menganggap bahawa Nabi Muhammad ini hina orang miskin je ni, orang apa ni. Na'udzubillah. Tapi kalau dia maksud dengan memang Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, kalau beliau ada harta, beliau bagikan. Beliau bagikan. Sampai dalam hadis menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya ini kadang sampai meletakkan batu di perut untuk apa? Untuk menahan lapar. Bukan kerana penghinaan, tapi menunjuk keagungan Nabi Muhammad SAW. Yang mana dia seorang pemimpin yang tidak gila harta. Yang tidak peduli dengan harta, tapi harta ini diberikan kepada rakyat. Itu tak ada masalah, itu malah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dia antara soalan yang sempat kita jawab, Mona. Namun kita dah hampir sampai di hujung pertemuan. Doktor, mungkin ada sedikit pesanan dan juga kesimpulan sebagai pengakhiran kita berbincang dengan tajuk ini pada minggu ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana perbincangan ini tentang pentingnya iman dan apa saja yang dapat menggugurkan iman, maka nasihat saya untuk kita benar-benar fahami pesan-pesan, iaitu ada berapa? 33 pesan daripada syiar Syekh Al-Banjari tentang perkara-perkara yang dapat menggugurkan iman, agar supaya kita menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga tindakan kita, kelakuan kita. Jangan sampai perkara tersebut dapat menyebabkan kita gugur iman. Kalau kita tidak tahu, itu urusan lain. Tapi bila dah tahu, kita kena tahu. Bagi yang tak tahu, dia kena tahu supaya terjaga imannya. Sekian saja daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, itu dia, Mona. Kita semua dapat belajar dan juga dapat tahu bagaimana untuk kita terus kekalkan keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk rasa bercakap yang bukan-bukan. Tama-tama jangan mempermainkan agama tu. Betul, bergurau pun tak boleh. Kan jangan main-main, insya-Allah. Semoga kita kekal dengan iman yang Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Dan insya-Allah juga Doktor difahamkan, Doktor bakal akan berada di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, untuk program daurah siapakah ahli sunnah wal jamaah dan juga ijtima' pondok yang akan berlangsung pada 28 Februari hingga 1 Mac 2020. Esoklah di Masjid Negeri Sabah, di mana akan membawakan penampilan Dr. Aiman Al-Akiti juga bersama dengan Ustaz Iqbar Zain untuk membawakan daurah ini. InsyaAllah boleh datang kot Doktor. InsyaAllah. Ramai-ramai rakan-rakan kita yang berada di Negeri Sabah dan luar Sabah pun boleh datang ramai-ramai. Anjuran daripada Ma'at Tafiz Darul Hadis Sabah, juga dengan Masjid Negeri Sabah, insyaAllah. InsyaAllah katanya Mufti Negeri Sabah juga turut akan hadir sama-sama sebagai perasmian, insyaAllah. InsyaAllah di Masjid Negeri Sabah boleh datang ramai-ramai 28 Februari hingga 1 Mac 2020. Baik Doktor, sehingga di sini saja pertemuan kita. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada para pendengar yang penonton di IKIM FM dan bertanya soalan. Terima kasih banyak-banyak dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM.